Sejujurnya saya tidaklah menyangka secepat ini Honda Civic yang terbaru ataupun generasi ke-11 masuk ke Malaysia. Kita jangkakan model ini mungkin akan masuk dalam tempoh 1 tahun lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini Honda Civic generasi ke-11 sudah berada dekat depan mata kita. Dan hari ini kita akan tengok apakah yang menarik tentang model ini. Jadi bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng dan kita check it out model ini. Busuk abang? Busuk? Apa yang busuk? Busuk gila ni. Uish, yelah busuk lah. Wangi pula. Apa yang wangi ni? Bang, saya wangi tak boleh bang. Takut. Wangi. Tak nak kereta anda berbau busuk? Pakai Little Joe, gang. Bercerita dari segi design, kita terima banyak pandangan, banyak yang komen pasal design kereta ini. Ada yang kata kereta ni okey, ada yang kata kereta ni lawa, ada yang katakan sebelum ni lagi lawa. Dan untuk mana-mana semua, untuk generasi ke-11, kod dia kita panggil adalah FE. Di mana untuk sebelum ini, yang ketam tu dipanggil sebagai FC. So, ini adalah FE yang rata-rata yang katakan, ada yang macam saya katalah, ada yang katakan depan macam ni, tepi macam BMW, belakang macam ni pula. So, kita terima macam-macam respon. Dan sebenarnya dari segi design memang very subjektif lah, terpulang kepada anda. Tetapi bagi saya, antara design kalau FC dengan FE, saya lagi suka pada FE sebab dari segi dia punya desainnya nampak lebih sporty. Tetapi yang ini, dia lebih kepada elegan. Dia lebih kepada elegan, lebih kurang macam katakan, lebih kurang kalau untuk FC ni lebih kurang macam santai lah. Tetapi kalau untuk FE ni dia lebih macam formal, pakai coat, something like that lah. Lebih kurang macam tu lah. Nampak lebih sempurna ataupun lebih sporty begitu. Dan untuk dari segi design, kita akan sentuh dari segi RS. Sebenarnya kita tidak dimaklumkan berapakah varian yang akan dibawa masuk oleh Honda. Tetapi kita rasa adalah 3 varian. Tetapi hari ini kita cuma akan fokus untuk versi RS. Dan untuk makluman korang, ini adalah buat kali pertama ataupun pertama kali untuk Civic di Malaysia yang didatangkan dengan versi RS. Sebelum ni kita nampak City dan sebagainya adalah versi RS, tetapi yang ini Civic dah ada versi RS. Dan dari segi hadapan, kita cerita dari segi design hadapan terlebih dahulu. Untuk design hadapan, kalau nampak dulu sini adalah kemasan krom, tetapi sekarang ni dia macam one piece kan dia juga. Dan of course RS biasanya ada warna gelap, tetapi yang ini dia still ikut body color juga. Dekat sini kita nampak dengan lampu yang agak tirus, agak tajam, dengan ada lampu DRL dia L-shape. Dulu untuk Civic sebelum ni dia berada DRL di bahagian bawah, tetapi sekarang ni dia anjakkan ke bahagian atas. So depan LED, belakang pun LED juga. Dan untuk kat sini kita nampak ada emblem RS, dan yang of course dia ada macam horizontal kat sini dia punya grill. Dan untuk bahagian grill bawah pun kita nampak is lebih besar lah. Dan untuk bahagian tepi sini ada lampu fog lamp. Dan dari segi size sebenarnya, dari segi size untuk Civic Civic FE yang ni, dia adalah lebih panjang berbanding dengan Civic FC sebelum ni. Dia lagi panjang, lagi lebar, tetapi pada masa sama dia lagi rendah 1 mm lebih rendah berbanding dengan model sebelum ini. Dan of course kita nampak, of course ini adalah versi RS. So ada beberapa material, black material kita nampak, macam lampu lebih gelap sikit, dengan rim 18 inci matte black juga, dengan tayar Michelin PS4 juga. Yang ini memberikan terbaik. Sebab yang ni masih sama sebelum ni pun guna PS4, yang ni pun guna PS4 juga. So berwarna gelap,
Untuk side mirror pun warna gelap juga. Dan side mirror sebelum ni dia lebih tinggi tau. Dia berada dekat bahagian pintu. Tetapi yang ni dia anjak turunkan sedikit ke bahagian bawah. Tujuannya cuma satu, untuk memberikan blind spot yang lebih baik, begitu juga. So untuk bahagian tepi kita nampak, untuk bahagian pintu, handle pintu pun berwarna gelap juga. Okey, dan untuk bahagian ke sini kita anjak sedikit ke bahagian belakang. Kita nampak bahagian atas sekarang ni dah ada antena shark fin. Dulu tak ada, sekarang dah ada antena shark fin. Okey, beralih ke belakang sikit, kita nampak of course yang ini dia ada spoiler berwarna gelap juga. Yang ni adalah versi RS. Dan untuk lampu belakang is no more ketam, tak ada C, tetapi dia lebih kepada L-shape juga. Okay? Dia still sama L-shape. Depan L-shape, belakang pun L-shape juga. Of course dia ada emblem RS dekat bahagian belakang jugalah. Dan untuk boot space yang sekarang ni adalah 497 liter. Selain itu kita nampak ada dual exhaust kat sini. Dan one more thing adalah untuk besi sebelum ni yang 1.5 liter TCP, sebelum ni lampu brake ketiga dekat sini. Tetapi yang sekarang ni dia letak di bahagian belakang. Itu adalah design. Dan sekarang ni kita bercerita juga dari segi enjin. Jom. Selain daripada design keseluruhan yang berbeza, antara perubahan lain yang dilakukan adalah pada ruangan enjin. Sebenarnya untuk enjin masih lagi kekal sama, iaitu 1.5 liter VTEC turbo. Tetapi dari segi power, dari segi torque, dia adalah meningkat berbanding sebelum ini. Kira ini adalah engine improvement. Engine di mana untuk sekarang horsepower dia adalah 180 horsepower dengan 240 Nm torque, di mana dia adalah 9 horsepower lebih tinggi berbanding sebelum ini dan 20 Nm torque lebih tinggi berbanding model yang sebelum ini. Dan untuk kotak gear masih lagi kekal sama gunakan CVT, tetapi CVT ini adalah CVT yang telah diimprove. Dan untuk membuktikan tadi kita ada masuk liter antarabangsa Sepang, saya dapat proofkan bahawa sebenarnya dia punya kotak gear adalah lebih smooth berbanding sebelum ini. Dari segi dia punya performance engine, memang kita dapat rasa dia punya kick, dia punya torque kick agak cepat. Dan yang paling penting adalah yang impress saya adalah dari segi handling. Sebelum ni handling ni memang dah sedap, tetapi yang ni dia ada buat sedikit improvement lagi yang saya rasakan dengan bantuan ada tayar Pilot PS4 yang membuatkan kereta ini bertambah-tambah solid. Bagaimanapun untuk ruang dalaman kita tidak dapat dedahkan kepada anda, yang itu kena tunggu selepas launching. Dan yang terakhir dari segi safety, untuk safety dia masih lagi dia ada Honda Sensing, tetapi sebelum ini dia gunakan radar dan juga kamera. Tetapi sekarang ni dia improvekan di mana dia hanya menggunakan satu kamera saja, di mana kamera ini adalah lebih wide. Ini adalah versi improvement dan semua safety masih lagi kekal sama seperti yang sebelum ini, 6 airbag dan sebagainya termasuk dengan Honda Lane Watch. Tetapi untuk Civic yang terbaru ini dia ada satu ciri terbaru dipanggil sebagai Lead Car Departure Notification, di mana kalau kita depan gerak, kita tak gerak, dia akan bagi notification pada kita untuk kita menggerakkan kenderaan. Yang lain-lain masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Dan persoalan yang lebih penting bagi anda dari segi design yang ni, sama ada FD ataupun apa dari segi FC, FE ataupun FD dan sebagainya, mana satu yang menjadi pilihan korang. Tapi kita bandingkan dua lah antara FD dengan FE, mana satu yang lebih anda suka, mana satu yang lebih anda suka, mungkin boleh komen dekat ruangan komen bawah. Dan untuk dari segi harga, kita tidak didedahkan berapakah tanda harga untuk kereta ini, dan agak-agak korang berapakah patut Honda Malaysia letakkan harga untuk Honda Civic generasi yang ke sebelah ini. So, sampai sini saja video ringkas kita pada kali ini. Untuk video launching ataupun video Tesla, kalau dah keluar nanti kita akan buat more detail tentang kereta ini. So, macam biasalah, bagi anda yang masih belum subscribe, jangan lupa terus subscribe, jangan lupa terus tekan loceng dan make sure subscribe untuk kalau ada video baru kita akan keluarkan dan anda adalah menjadi yang terawal. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Good at what I do. I'm OMW. OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display.